Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Dan selamat Hari Raya untuk yang esok beraya Raya Korban. Okey, sebelum tu kita mulakan dahulu kita punya sesi yang terakhir sebelum kita bercuti agak panjang. Agak panjang lah juga dapat seminggu. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey. Ni siapa nama ni? Nama tak naik pula. Waiting for name. Siapa nama? Okey. Macam mana hari ni trading? Semalam kita ada dengar Trump ada berkata-kata. Tu dia pandai invisible. Trump semalam ada kata-kata tentang Federal Reserve. Tu yang kita nampak USD begitu lemah daripada Asia punya session sehinggalah waktu Euro tadi. Okay. Yang itu kita nampak yang paling lemah pada hari ini USD. Dan sentimen pasaran pada hari ini agak pulih, agak positif. Kita nampak kelemahan untuk USD dan JPY. Jom kita lihat kepada currency strength dahulu. Macam mana? Apa cerita dia? Pada hari ini kita nampak chef dominasi pasaran pada ketika ini. New Zealand dan Euro. Tu yang top 3. New Zealand, kalau saya follow tadi Zuli punya webinar, dia cakap ada orang buat squeeze, long squeeze pada ketika ni. Ada orang beli New Zealand. Pada saya masih dalam keadaan downtrend lagi untuk New Zealand. Tetapi kita lihat kepada sentimen pasaran. Sekarang orang melihat
apa tindakan ataupun fokus utama adalah trade war antara US dan China. Pada hari ini adalah first round. Diorang berjumpa dan nanti hari Khamis nanti ada lagi sekali dan hujung sehingga ke akhir Disember. Kita akan nampak diorang punya deal lah apa diorang nak buat tentang diorang punya ekonomi ataupun import export diorang. Okey, itu yang kita dapat lihat. Dan disebabkan kelemahan USD lemah, kita nampak kekuatan euro. Okey, gold pun kalau kita lihat gold pun menaik dan euro pun mengukuh pada ketika ini disebabkan USD yang lemah. Okey, faham kenapa euro apa ni kata? Euro kuat, USD lemah. Euro merupakan anti dollar. Sama juga dengan gold. Itu merupakan apa orang kata gelaran dia lain adalah anti dollar. Dia berkadar songsang dengan USD. Kalau USD kuat, dia lemah. Dan faktor liquidity pun sama juga. Dia merupakan uh, second currency yang terliquid, yang paling banyak digunakan di pasaran. Okey. Pertama adalah US, kedua adalah Euro, ketiga Jepun dan keempat GBP. Yang selalu, yang kerap digunakan, yang banyak digunakan di pasaran. Itu yang kita nampak. Kalau ada problem di US, kita nampak Euro menjadi pilihan. Okey, faham sekarang sebab sentimen pasaran pulih, itu yang kita nampak kelemahan USD dan dia punya lawan dia Euro pun meningkat. Dan currency-currency yang memberikan yield, memberikan pulangan yang tinggi juga menjadi pilihan. Antaranya adalah Australia dan New Zealand. Itu yang menjadi pilihan ketika ini. Okey. Ini antara yang terkuat lah ni. Semua sekali dekat-dekat dia fight-fight semua. Tapi yang kita nampak jelas lemah dua ni. US dan Jepun. Tapi tak apa, kita lihat pada waktu US Open nanti macam mana. Okey, Waalaikumsalam Azlan. Kita lihat pada pukul 9.30 nanti. Pada pukul 9 nanti market dah start react dan pada pukul 9.30 kita akan nampak movement. Starting movement. Adakah orang masih short untuk USD ataupun orang dah start membeli USD semula? Itu kita lihat. Adakah kekuatan daripada kelemahan US daripada Asia Session, Euro Session, dia bawa masuk ke US Session. Kita lihat nanti pada pukul 9.30. Okey, kita lihat macam semalam saya ada share beberapa trade idea dan dua tak trigger. Okey, contohnya macam EuroCAD. Jom kita lihat dahulu. EuroCAD. Piece tertutup pula MT4 tadi. EuroCAD semalam kita tunggu dia dekat sini. Dan satu lagi dekat atas. Tak ada signal, tak ada apa orang kata, tak ada chance untuk kita masuk sebab price action. Ingat kenapa contoh macam semalam kita makinkan di level sini tak silap satu. Di level sini satu dan atas sini kalau tak silap satu. Okey. Dan apa yang kita nampak adalah pertama kat sini, oh dah cantik tetapi price action. Ingat price action. Itu yang apa orang kata yang perlukan confirmation. Kenapa saya tak galakkan, tak apa orang kata, tak encourage untuk gunakan limit order. Okey. Kalau kita letak limit order, kita tengah dalam keadaan floating, floating negatif. Masa dia ke atas ni. Dan kemungkinan trigger terus kita punya stop loss. Okey, faham itu yang saya nasihatkan kita lihat price action satu-satu. USD JPY. USD JPY pada semalam dia turun cantik. Betul? Siapa tu? Okey. Syakir. Bukan? Ni USD JPY semalam kita belajar pattern. Oh, nama tak naik. Semalam kita belajar pattern, ni adalah pattern wedges tu.
Keluar pattern wedges, dah cukup syarat apa benda semua sekali, kita dapat peluang untuk short dia. Ini price move ikut arah. Okey, dan satu lagi saya share Euro USD kalau tak silap. Dah tak ada dah. Euro USD Euro USD pun sama. Dia apa orang kata sampai dekat kawasan resisten tu price tembus terus. Tak price action tak ada. Untuk menunjukkan dia nak turun. Bila itu yang banyak membantu jangan terus kita nak tekan sell ataupun buy. Kalau boleh kita tunggu dahulu. Tunggu price action dah menunjukkan nak turun, barulah apa orang kata kita cakap trade apa yang kita nampak. Kalau bukan limit order, gunakan stop order ke? Instant execution Haris. Saya lebih prefer instant execution. Adakah kita nak ngadap je sampai tu? Tak, gunakan limit order. Tahu kan limit order? Right click, contoh price kat sini kan. Right click, letak limit trading, alert. Ni. Letaklah bunyi apa-apa pun. Ni kita adjust lah kat level mana kita nak tunggu. Mana level nak tunggu. Kalau price sampai di atas tu, nanti dia terus berbunyi lah. Dia akan bagi tahu okey dah price dah sampai. Masa tu lah kita lihat price action. Bila masa nak gunakan limit order? Masa nak gunakan limit order, kita tunggu selepas breakout lah paling cantik. Kalau nak guna limit order, price dah confirm, dah apa dia kata, dah breakout, dah confirm dia nak turun, kita boleh gunakan limit order. Okay. Kalau tu saya lebih senang instant saja. Kalau nak gunakan itu lain punya. Kan nanti dia orang tak letak tak letak TP, letak stop loss nanti. Okey, tu part lain. Boleh juga kita gunakan limit order dengan stop order untuk TP dan stop loss. Okey. Faham itu saja yang semalam punya kita sharing moment. Itu je. Dan hari ni kita akan belajar tentang indikator yang popular. Apa beza buy, sell limit dan buy ataupun sell stop? Okey, buka balik mana dia. Kalau kita nak letak sell stop kita tengok right click, apa button yang available kat sini? Buy limit ataupun satu lagi sell stop. Tengok, buy limit dengan sell stop. Tengok letak kat mana? Bawah daripada price. Letak dia right click. Letak kat trading, kita tahu kita ada dua je option yang kita boleh letak kat situ, antara buy limit ataupun sell stop. Itu kalau nak tahu lebih mudah. Kalau daripada segi istilah dia yang senang adalah macam mana? Kalau sell stop tu, kita anggap macam stop order ni macam bus stop. Tahu tak bus stop? Bus jalan berhenti kejap, lepas tu dia terus sambung jalan. Dia tak ada U-turn patah balik kan? Itulah konsep dia stop order. Kita macam tu lah. Kita anggap price turun, ambil order kita, sambung turun. Itu kalau kita nak gunakan stop order. Kalau kita nak gunakan limit order pula, macam ni. Dia turun, okey, dah cukup dah tu dia turun, kita anggap dia nak naik. Okey, Nas? Dapat itu perbezaan dia. Dan tempat dia letak, kita right click je. Dekat, apa dia kata, dekat MT4 kita, right click. Lepas tu pergi kat trading. Buy limit kita mesti letak di bawah current price, sell stop kita mesti letak di bawah current price. Kalau atas daripada current price pula, right click, kita tengok apa yang boleh letak, sell limit dan buy stop. Okey, faham sell stop boleh pakai masa retracement. Tunggu confirmation juga. Tunggu price action Syakir Oh, nampak Okey. Okey ni yang ini CHF, New Zealand dan Euro itu antara top 3. Dan yang top yang lemah pada hari ini adalah USD, JPY dan CAD. Tapi kita nampak tadi ada macam ada movement sedikit untuk USD. JPY semakin lemah. Okey, USD dah naik sikit. Kita lihat daripada sini, kalau dia dapat tukarkan by 4 hours, cantik. So 4 jam kita dapat buy session. Session ni siapa kuat, siapa lemah. Okey. Jom. Hari ni saya nak share tips. Tadi
apa dia kata, saja-saja nak share. Chef J untuk melihat sentimen. Kalau kita follow Zuli punya webinar, dia akan share. Untuk melihat current sentiment, kita lihat Chef J. CHF JPY. Okay? Tu kita lihat untuk sentimen. Sentimen semasa. Baiklah Jom kita teruskan. Hari ini kita tajuk moving average dan MACD. Okey, sebelum tu, cikgu kalau dia lemah tu means harga dia makin turun. So, kejap. Macam terbalik ni Haris. Sekejap saya tengok soalan dia. Asal dia punya soalan tak nampak ah. Okey, kalau dia lemah tu means harga dia makin turun. So, dia punya chart akan downtrend je ke? Macam ni. Kejap buka mana tadi. Okey, kejap. Okey, contoh macam ni New Zealand kuat, JPY lemah. So kita nak buy yang kuat dan nak jual yang lemah. Ingat dekat pair New Zealand JPY, kita ikut yang depan tu, yang base dia. Okey, kalau base kita nak buy, kita tekan buy lah dekat MT4 kita. Okey. Kalau base dia kita nak sell, kita tekan sell lah dekat MT4. Ingat, untuk forex ni dia hidup dalam pair. Dia berpasangan. Kalau kita buy satu, kita sell satu. Okey, ingat kalau New Zealand JPY, kita nak buy New Zealand, kita nak sell JPY. NZD JPY, kita buy. Okey, sebab kita ikut yang base tu. Faham? Depan kuat, kita buat dia. Kita ikut dia. Kalau kita contohnya nak buat apa? Apa yang depan kita nak sell USD. USD JPY lemah. Apa depan kita nak sell? Apa? GBP CHF. Okey. GBP CHF. Okey, kalau GBP CHF. GBP lagi lemah daripada CHF, so kita nak sell GBP. Nak sell GBP dan nak buy CHF. Tengok GBP kita buat apa? Kita sell. So dekat MT4 kita tekan sell. Okey? Dapat Kalau news USD lemah dan JPY kuat dari USD, so USD JPY, USD lemah. So pair USD JPY kita akan sell. Okey, macam itulah jawapan Anas, betul lah tu. Contoh kalau USD kuat dan JPY lemah, kita USD JPY kita sell. Kita tengok yang depan tu. Okey, faham tak? Yang base, yang depan. USD JPY mana ni? USD JPY tengok tu, USD JPY. Kalau depan tu kita nak jual, kita tekan sell. Kalau depannya kita nak buy, kita tekan buy. Okey? Okey, faham? Syakir, hari ni tak ada tips. USD kuat, JPY lemah, mean chart akan naik lah. Betul. Kalau USD kuat, JPY lemah, kita nak tengok apa ni, USD JPY naik lah. Why use Chef J untuk gauge sentiment? Okey, sebab JPY banyak diniagakan, lebih banyak berbanding Chef. Sewaktu market tengah risk on, waktu market tengah apa kata sentiment tengah okey, JPY lebih banyak dijual berbanding Chef. So Chef akan menaik sebab JPY lagi banyak dijual. Okey, Chef JPY akan menaik. Kita tengok chart lah. Mana GBP Chef, kita tukar kepada Chef JPY. Mana dia? Okey ni. Kalau boleh buka H4. Okey, kita lihat H4. Yang ini apa orang kata paling cantik kita lihat di H4 lah. Saya nasihatkan kita lihat di H4 sebab kita tahu buy session. Okey, dia start daripada pukul 5. Lepas tu cukup satu cycle sampai pukul 8, satu masa, satu fasa. Okey. Daripada pukul 8 sampai pukul 2 waktu Jepun tu. Kita lihat. Kalau H4 kita punya MT4 ni start daripada pukul 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baru 9 baru tukar candle. Tak cantik lah. Kena lihat dekat H1. H1 tambah period separator. So pada hari ni kita lihatlah
Kalau Zuli punya dia guna trading view. Dia guna trading view, so dia boleh letak masa tu suka hati dia. Okay. Dia punya buy session. Dia letak tu. Kita nak kena lihat buy session tu lah lagi cantik. Buy session bermaksud apa? Contohnya pada waktu Asia. Market risk on ke risk off? Okay. Sentimen tengah okey ke tak okey? Kalau sentimen tak okey, kita nampak JPY lebih banyak dibeli. So, bila JPY lebih banyak dibeli, kita nampak CFJ dia ke bawah. Dia turun. Kalau CFJ dia ke atas, JPY banyak dijual pada waktu sentimen tengah okey. CFJ sama je. Sama-sama. Dia untuk SM ni, dia 5 decimal. Di SM, sama je. Okay? Bit Nisa, okay kalau pada waktu ni kita nampak sentimen tengah okey. Dan Chef J ke atas. Okay? Itu dia. Ini disebabkan faktor si Trump tu, dia memberi ucapan tak menyokong tindakan dia punya bank pusat. Central bank dia tak sokong. Dengan tindakan menaikkan interest rate terlalu agresif. Okay? Apa yang kita nak lihat adalah pada bulan 9 ni, adakah bulan 12 nanti dia orang nak naikkan rate ke tak? Kalau dia tak naikkan rate, sell USD sampai Christmas. Okay? Kalau dia orang tak naikkan rate lah. Itu memang kita nampak USD lemah habis lah. Kalau pada bulan 12 nanti dia tak naikkan dia punya interest rate. Okay? Dapat jom kita teruskan. Okay, siri webinar kita dah cover. Ini semua sekali topik-topik dia dan hari ini kita akan masuk moving average dan MACD. Okay? Dalam technical analysis, part yang paling utama, paling penting adalah market type, market structure. Okay, itu yang paling penting. Kita cari satu primary time frame kita, kena dengan jiwa kita, kena dengan trading style kita. Okay, kita lihat untuk melihat trend. Itu sebagai kita punya panduan. Contoh macam saya akan lihat di time frame daily. Kalau daily tengah menunjukkan downtrend, saya cari peluang untuk short ataupun cari peluang untuk sell sahaja. Button buy saya dah padam. Kalau tengah uptrend pula, memang cari peluang untuk buy sahaja. Okey? Dan saya tak nasihatkan untuk kita mencari pucuk akar ketika market tengah downtrend solid. Kita cuba buy daripada bawah. Okey? Try jangan buat benda tu. Agak susah dan macam main teka-teka. Okey, faham kita try buat benda yang jelas lah. Kalau market tengah downtrend, kita cari peluang untuk sell. Market tengah uptrend, kita cari peluang untuk buy. Okey, Syakir? Dan kita ada belajar main lukis-lukis gunakan trend line dan linear regression. Linear regression kita improvekan daripada trend line. Okey. Okey, Dungat. Apa khabar? Reversal dan continuation pattern. Ini semalam kita dah cover bab-bab pattern. Semalam Syakir dah, siapa datang Melaka dia nak belanja. Dia dah profit semalam. Dan pada minggu lepas juga kita dah belajar tentang indikator Abrami's swing indicator. Tak di-encouragekan main counter trend. Ambil kesempatan kat long retracement. Tak dinasihatkan. Saya tak nasihatkan. Sebab ada juga orang yang boleh buat profit. Tengah turun-turun sedap tu, dia duduk buy. Ada juga orang yang buat profit tapi susah. Okay? Susah. Benda yang paling cantik adalah kita tunggu je price retrace. Contoh. Contoh macam gold. Dia naik. Okey, kita lihat pada trend besar dia. Trend dia tengah buat apa sekarang? Adalah tengah sell. Okey, tengah downtrend. Pada time frame saya time frame saya adalah daily untuk lihat trend. Di daily saya nampak tengah downtrend rupanya. So di entry time frame saya. Di entry time frame kemungkinan H1, M30 ataupun M15. Okey. So kita cari peluang untuk short. Di mana? Ditunggu dia retrace. Adakah saya nak buy daripada bawah ni? Kalau kelas hari tu, kat mana kelas dekat JB hari tu. Saya dah bagi tahu dengan si Syakir dengan rakan-rakan yang lain. Kata cuba tengok gold dah ada reversal candle. Tetapi
tak masuk entry. Okay. Saya tak masuk entry walaupun dah ada reversal candle, dah ada macam-macam ni. Sebab apa? Sebab takut trend dia masih downtrend. Itu ingat kita follow market structure. Itu insyaAllah kita dapat improve kita punya performance trading. Kat situ Okay. Tunggu break B2. Tak. Kalau nak tunggu dia uptrend, ada tak lukis kat sini? Sekejap tengok ada lukis tak? Tak ada. Ni Apa yang saya tunggu adalah price naik. Okay, dia dah naik sampai atas sini. Dan untuk buy kalau saya nak buy, tunggu dia naik, dia turun, gagal break B1 dan price tunggu naik balik ke atas ni. Dia naik atas itu barulah boleh bergembira nak buy. Nampak jauh lagi perjalanan kan? Itu dia. Ikut benda yang jelas. Buat sistem. Okay, buat sistem. Okay, hari ini kita akan belajar moving average dan MACD. Siapa kat sini yang trade menggunakan moving average? Ataupun MACD? Ada. Siapa yang masih menggunakan dan adalah salah satu teknik yang diguna? T, dah kena stop loss goal. Menangis. Buy ke sell? Azlan? Ni mesti tak tunggu price action goal tunggu buy. Buy kena stop loss. Kan dia tengah naik tu. Tengok tu. Ada orang cakap tak apa kena stop loss. Okay. Daripada MC Okey lah ada stop loss. Try didik diri ada stop loss. Kita limitkan berapa risiko kita nak ambil. Okay, jom kita masuk moving average. Okay. Okay. Moving average. Apa tu moving average? Moving average adalah purata. Purata daripada 3 hari. Kalau moving average 3 bermaksud purata kepada 3 hari. Dia berdasarkan harga close tu. Contoh harga close 10, 11, 12. Campurkan 10 campur 11 campur 12. Lepas tu bahagi 3. Dapatlah purata dia 11 hari. Tu kalau moving average 11. Moving average 3. Dia puratakan. Dia mempuratakan Kelakar apa goal kena stop loss? Ini buy dekat pucuk habis ke apa ni? Dia daripada semalam 2 hari dah naik. Daripada Isnin Selasa. Semalam dengan hari ni dia naik. Okey moving average adalah purata. Ingat adalah purata. Kita nak puratakan berapa price dia. Kalau standard ni tak ada standard. Kita adjust yang kena dengan kita punya masa. Okey, sama ada nak guna short term, medium term, long term, tu terpulang. Sekejap lagi saya tunjukkan berapa period dia. Berapa period setting dia ni contoh moving average yang lebih pendek 3 lagi dekat dengan price dan 5 lagi jauh daripada price. Kalau moving average tu lagi besar, dia semakin jauh dengan price. Okey. Moving average juga adalah indikator untuk kita lihat kalau kita lihat chart kan ada banyak noise kan, candlestick tu banyak noise, pergerakan atas spike bawah lah apa benda. Kalau menggunakan moving average dia kurangkan noise. Bukan kurangkan noise kita nak mengelakkan noise. Okay. Okay, moving average adalah alat yang sesuai digunakan dengan susulan masa. Okay, moving average secara dasarnya adalah alat mengikut trend. Okay, kalau kita lihat dekat MT4 pun, kedudukan moving average dalam group trend. Okay, mana benda lah tu? Ni dia. Okay, trend tekan ni, trend. Inilah moving average. Moving average dalam group trend. Okay, kalau kita nak check trend, kita boleh menggunakan moving average. Okay, jom kita teruskan. Nanti kita boleh cerita pasal market. Ia boleh dilihat sebagai trend line yang melengkung. Moving average boleh lihat trend line melengkung juga. Kalau kita lukis menggunakan trend lines punya tools, dia straight line dia kan. Kalau moving average, mungkin dia sebagai support and resistance yang bergerak ataupun trend line yang bergerak. Okay, dynamic trend line. Okay, jom.
Ni soalan-soalan biasa yang kita ada kalau orang tanya pasal moving average. Berapa banyak hari yang perlu kita puratakan? Adakah purata jangka pendek atau jangka panjang yang diperlukan? Moving average yang terbaik nak gunakan moving average apa? Lepas tu harga tutup ke yang terbaik? Okey. Adakah penggunaan lebih daripada satu moving average adalah terbaik? Okey. Okey Syakir. Jumpa lagi nanti. Okey, apakah jenis moving average yang lebih baik? Tu soalan-soalan dia. So semua sekali depend kepada trader tu sendiri. Yang ini tempoh masa. Boleh take note. Ini adalah sekejap ni. Ini adalah tempoh masa yang kita nak setting dekat kita moving average, kat kita punya moving average tu. Kalau pendek, kalau jenis short term trade, mungkin nak cepat, kita boleh gunakan 5 hingga 13 period. Kalau pendek dia 2-3 jam nak close, baru nak close, okey, 14 hingga 25, ataupun sederhana pendek 26, 49 terpulang. Masing-masing ada type trader masing-masing. So pilih yang mana kena. Dan yang paling kena kalau contohnya kita nak gabungkan adalah sangat pendek, gabungkanlah dengan sederhana pendek ke dengan pendek. Jangan 5 gabung dengan 13. Dalam satu apa dia kata? Dalam satu grup ni. Okey. 8-12. 8-12 dalam sangat pendek punya moving average. Okey, saya tak nasihatkan. Tetapi kalau kita dah test dan kita dah uji kaji, proven, boleh buat profit dan boleh konsisten untuk kita menguruskan mudah, terpulang. Okey. 8-21. Kalau dalam dua period yang berbeza, dalam dua grup yang berbeza, okey, cantik, tak ada masalah. Nice lah tu. Okey, sebab yang direkomenkan oleh Tradepedia pun gabungkan antara sangat pendek, gabungkan antara grup-grup yang lain. Jangan sama sejenis. Nampak? Jangan kaum sejenis kita duduk kahwin-kahwin kan dia. Okey. Kena yang berlainan jenis. Okey. Faham? Apa beza simple moving average dan exponential? Jap, kita nak masuk sikit lagi. Okey Haris, ada. Tafsiran satu. Apa benda tafsiran satu? Jom kita lihat chart Okey, kita guna inilah. Kita buka naked chart kosong dan kita masukkan moving average. Okey. Pertama adalah price bawah moving average kita cari peluang untuk sell, price atas moving average kita cari peluang untuk buy. Okey, ni kita tunjuk contoh yang jelas. Okey, price atas moving average kita cari peluang untuk buy. Price bawah moving average kita cari peluang untuk sell. Tetapi ada problem. Kadang-kadang ada fake out macam ini. Okey, dia tak berapa cantik. Okey, itu adalah penggunaan satu moving average sebagai trend. Sebab contohnya price atas moving average kita cari peluang untuk buy. Price di bawah moving average kita cari peluang untuk sell. Okey. Jom next. Kita punya ni apa? Okey, tu isyarat beli dan isyarat jual. Dah tu tafsiran satu. Okey, tafsiran dua menggunakan dua moving average. Macam mana penggunaan dua moving average? Jom kita lihat chart. Satu lagi period kita tambah. Kita guna berapa? 55 dah. Nampak? Color biru. Okey. Senang saja penggunaan dia. Yang pendek cross yang panjang, yang pendek di atas yang panjang, kita cari peluang untuk buy. Yang pendek warna merah ni di bawah yang panjang, kita cari yang warna merah di bawah yang biru, kita cari peluang untuk sell. Dia cross je. Ini orang kata crossover. Merah cross biru ataupun yang panjang cross yang pendek, kita cari peluang untuk buy ataupun sell. Okey, ingat yang pendek di atas yang panjang, kita cari peluang untuk buy. Yang pendek di bawah yang panjang, kita cari peluang untuk sell. Dapat? Macam ni cari peluang untuk apa? Short lagi. Sebab dia di bawah silang ni. Okey. Jom sekarang kita teruskan lagi. Okey. Ni moving average kritikan dia adalah
Yang pertama adalah tempoh untuk moving average seperti 10 hari yang diambil kira. Kedua adalah simple moving average memberi pemberat yang sama untuk harga setiap hari. Okey, kalau kita menggunakan simple moving average, kenapa dikecam? Sebab dia pukul rata je. Kalau 10 hari punya data di-averagekan. Tak ada berat-berat mana-mana. Dia pukul rata je bacaan tu faham? Itu dia. Pertama tadi kita ada tafsiran dia penggunaan moving average sebagai petunjuk trend. Kalau price di bawah moving average, kita cek peluang untuk sell. Di atas moving average, kita cek peluang untuk buy. Okey, lepas tu crossover. Yang pendek di bawah, yang panjang, kita cek peluang untuk sell. Yang pendek di atas, yang panjang, kita cek peluang untuk buy. Okey, sekarang kena kritik. Kenapa kita guna simple je? Tadi ada seorang tanya, apa perbezaan simple dan exponential. Ni kaedah triple crossover. Ada juga yang CRC Allen ni, dia memberikan pendekatan menggunakan 3 moving average. Okay. 3 yang pendek dia ikut susunan, barulah kita masuk market. Itu yang si Mamat ni duduk introduce 3 moving average. Okay, terpulang. Kalau nak guna ke, tak nak guna pun terpulang. Mana yang sesuai dengan kita. Okay, jom teruskan. Ni moving average jenis-jenis dia. Pertama adalah simple. Tu pukul rata. Yang sekarang yang kita gunakan simple. Simple ni macam mana? Simple lebih kepada confirmation sebab dia pukul rata je. Semua price dia ambil sama dia punya harga. Apa exponential pula? Yang ada dalam MT4 1, 2, 3, 4. Triangular variable dan volume adjusted tak ada dalam MT4. Okey, ada 4 sahaja dalam MT4 kita. Okey, MT4 ataupun MT5. MT5 saya tak tahu. Ada kot, tak tahu. Check kalau dalam MT4 ni 4 je. Okey, jom saya explain. Exponential pula adalah dengan menambah moving average bahagian tertentu dari harga tutup semasa kepada nilai terdahulu. Apa benda tu? Okey. Untuk exponential, smooth moving average, harga terkini adalah lebih bernilai. Ni adalah formula dia. Senang cerita adalah exponential moving average ditekankan kepada harga tutup semasa. Okey. Kalau simple tadi, dia pukul rata. Semua sekali sama je. Kalau exponential pula, dia ambil masa 10 hari tetapi dia tekankan yang depan, yang terlatest tu. Apa bacaan yang latest tu. So kalau kita nak guna, cara penggunaan dia adalah exponential siapa yang nak cepat. Nak keluar setup ataupun signal lagi cepat berbanding simple moving average. Okey, dia lagi cepat berbanding simple moving average. Okey, jom nak tunjuk contoh. Sekejap kita tunjuk contoh. Merah dan ni tukar color kejap. Color biru cair. Oh, tak nampak. Okey kejap. Tukar color apa hijau. Nampak? Okey. Hijau ni simple. Dua-dua ni simple. Tetapi kalau kita tukar kepada exponential, kejap warna apa ni? Ni moving average berapa ni? 20. Okey. Kalau kita tukar color pink, kita letak exponential, dia punya signal lebih cepat. Tengok yang di sini. Yang warna hijau ni, dia lambat. Simple lagi lambat berbanding exponential. Faham Haris, dapat? Moving average simple dia pukul rata, lebih kepada confirmation. Kalau exponential ni, dia lebih nak cepat. Kita nak signal cepat. Dia tekankan kepada harga sekarang. Euro USD sekarang sesuai nak buy ke nak sell? Amboi. Terus macam itu. Bagus Afiq ni. Dia tegak. Okey, tu nanti kita jeling. Habiskan kita punya pembelajaran dulu. Okey, tu exponential. Okey. Jom sambung balik. Ni weighted moving average. Weighted moving average direka untuk meletakkan lebih pemberat pada data terkini dan kurang.
Macam tadi, dia kira 10 hari, dah kira 10 hari, lepas tu dia tambah kepada latest data. Okay, untuk exponential. Kalau weighted moving average pula, yang belakang-belakang dia tak tekankan. Dia ambil yang latest sahaja. Okay, yang ini tak ada. Triangular moving average tak ada dalam kita punya MT4. Okay. Lepas tu volume adjusted moving average. Tu nanti saya postkan untuk kita punya knowledge sajalah. Tapi tak ada dalam kita punya slide. Okay. Moving average dan pasaran mendata. Sesuai tak moving average kalau gunakan ketika pasaran mendata tengah pasaran sideways? GDT price index pukul 10 malam rasanya tak ada pukul 10, pukul 11 rasanya. Okey, kita lihat Forex Factory. Ni tak ada waktu lagi Kak Masuk. Dia dalam pukul 11 berapa minit tu? 11:07 ke apa? Kita lihat kalau bacaan dia sebelum ni kosong. Kalau dia lebih daripada kosong, kita nampak kekuatan kepada New Zealand. Kalau dia lemah daripada kosong, kita nampak kelemahan New Zealand dollar. Okey. Itu saja. Dia apa dia kata tenusu punya tu. Kalau follow Zuli punya webinar sekejap lagi, dia akan bincangkan tentang pecahan. Okey. Okey, jom kita lihat trading economic. Kita tengok pukul berapa ada ke. GDT. Kejap Cikgu boleh bagi tahu apa kelebihan tengok Forex Factory ni? Forex Factory kita nak lihat simple Haris, dia lebih simple berbanding yang lain-lain punya website. Okay, untuk kita lihat news. Apa news ada di pasaran? Itu kita nak lihat. Contoh GDT. Tak ada pun. Pukul 9, 10. Mana? Tak ada. Tak ada pun dekat Forex Factory ada. Okay. Yang ini tak ada pula GDT tadi. 21 Ogos betul dah. Okay. Jom kita tunggu je lah dekat Forex Factory. Untuk lihat dia punya tentatif. Rasanya pukul 11. Okay. Okay, kita sambung. Moving average dan pasaran mendata. Moving average tak sesuai dan tak boleh digunakan ketika pasaran tengah sideways. Kalau tengah sideways memang jahanam lah moving average ni sebab dia digunakan dan paling optimum digunakan ketika market tengah trending. Itu memang dia buat duit betul-betul. Ketika market sideways, aduh, payah dia nak buat duit. Okey, faham ketika market tengah trending, dia memang bijak. Memang boleh bergembira. Okey, faham ada soalan? Okay, dalam keadaan mendata tidak sesuai menggunakan moving average. Okey, sekarang kita nak masuk MACD. Okey, faham? Ada yang masih yang menggunakan MACD dalam technical analysis. Cikgu boleh bagi tips untuk kita kenal pasti dengan tepat bila market trending dengan sideways. Okey? Ada tak? Okey, ada tak? Macam mana kita nak kenal pasti market tengah trending ataupun sideways? Apakah ada indikator? Okey, indikator yang saya favorite adalah ADX. Okey? Itu nanti kita akan belajar pada naik cuti nanti. Haris ada tips sebab kita punya kelemahan adalah kita tak masuk pada waktu yang tak sesuai. Okey, market tengah sideways, bila market ada volume baru kita layan. Itu yang breakout cantik tu. Okey? Faham okay. Saya gunakan ADX untuk filter market punya movement. Adakah market tengah sideways? Kalau tengah sideways, okey, relax dulu. Market dah ada arah, baru masuk. Okey faham ataupun Bollinger Band. Itu pun cantik juga. Okey, Haris, Bollinger Band. Untuk entry goal, saya rekomenkan pada waktu malam. Okey, Azlan.
Pada waktu malam adalah waktu aktif untuk komoditi. Okey, jom. MACD. Ada 2-3 orang guna MACD MACD ni apa? Big Mac ke? Bukan. MACD ni adalah Moving Average Convergent Divergent. Okey, faham daripada penggunaan moving average juga. Tetapi, apa kelemahan MACD? MACD bila cerita ada that moving average adalah problem dia ketika market sideways juga. Market sideways pun dia jadi masalah. Okey, faham ketika market sideways pun dia problem. Sebab sideways moving average tak boleh pakai. Okey, faham Okey, yang ini maksud dia moving average convergent divergent. Okey, MACD hanya dipakai kalau period dia default. Yang sedia ada. Setting dia yang ada kat MT4 tu. Kita tak tukar-tukar. 12, 26, 9. Okey. 12 dengan 26 adalah moving average exponential. 9 adalah purata untuk hasil tolak 12 dengan 26 tu. Okey, faham ni garis isyarat. Faham? Tu adalah pengertian untuk MACD. Teori dia. Ni. Okay, ingat tu moving average 26, 12 dengan 26. Tolakkan, kita dapatlah bacaan dia. Okay, yang pertama adalah tolakkan 10 dengan 20. So, kita dapat negatif 10. Ini bawah ni lah yang histogram kita. Histogram kita itulah adalah bacaan MACD. Okay, hasil tolak dia. Dapatlah MACD. Okay, dan isyarat MACD adalah 9. Yang 9 tu adalah hasil purata yang MACD punya bacaan ni. Okey, tu dia. Hasil purata MACD punya bacaan. Jom, macam mana tafsiran yang kita nak gunakan? Jom kita lihat. Pasaran yang pertama adalah kita masukkan moving average. Bukan moving average, MACD. Okey. Nampak dah tukar kali hijau dah. Kita markingkan level kosong. Macam mana nak markingkan level kosong? Right click. Right click, MACD. Level, letakkan kosong. Okey, itu sebagai benchmark dia. Tekan OK. Atas kosong kita cari peluang untuk buy. Bawah kosong kita cari peluang untuk sell. Okey? Faham? Faham? Dapat? Kosong tu sebagai dia punya apa dia kata penanda aras. Atas daripada kosong, MACD atas dia kosong yang warna hijau ni, yang berbukit-bukit tu. Atas dia kosong, okey kita cari peluang untuk buy. Bawah kosong kita cari peluang untuk sell. Contoh yang ni. Atas dia kosong, okey kita cari peluang untuk buy. Lepas tu kita gunakan price action macam biasa. Buy di bull candle, sell di bear candle. Macam mana nak set benda ni? Guna yang default dia. Okey, kita buat semula Saya bermula daripada kosong. Tarik ni, buka ni, MACD. Tekan MACD kat oscillator. MACD. Ni daripada ni, tambahkan level, letak add kosong. Okey Haris, letak kosong. Okey. Lepas tu tebalkan lah kalau nak tebalkan. Tebalkan dia sikit. Lepas tu tekan OK. Tekan OK. Dah keluar tu. Okay, dah keluar. Itu dia permainan dia. Bawah kosong kita cek peluang untuk sell. Atas kosong kita cek peluang untuk buy. Okay. Dapat? Next dia apa? Dah. Itu je. Itu je lah. Ni. Ni dah keluar dari sini. Dah bawah dia kosong. Kita markingkan mana bear candle yang tu. Markingkan. Price spread lepas kita cek peluang untuk sell. Time frame apa nak guna? Saya recommendkan di H1. Di entry time frame kita. Carilah entry time frame. Nak guna time frame apa? Terpulang. Apa-apa time frame pun tak ada masalah. Okey? Dapat? Dapat okey. Jom. Itu je. Dah habis. Itu je. Afiq.
Kenapa depo tu 30 USD? Okey, memang capital kita tulis kat situ 30 USD. Tetapi ada satu lagi kredit. Kredit tu 30 USD juga. Kita boleh buat trade kredit tu. Okey, so modal untuk kita trade 60 USD. Okey. RSI kita akan cover pada minggu depan. Okey, topik kita. Ada topik. Oh, ni bergembira guna RSI kan ni? Tai Chi. Okey. Bolliger Band minggu depan juga. Oh, ni tak sabar ni. Okey. Yang ini cerita MACD. Okey, sekarang jom kita lihat macam mana kita nak re-entry menggunakan MACD. Okey, yang pertama adalah kat sini tempat kita pertama sekali kita entry. Price lepas bawah red kosong, okey kita markingkan di lowest point, di bear candle kita markingkan. Okey, spread lepas kita cari peluang untuk sell. Okey, kita sell. Okey. Yang signal yang warna merah ni terkeluar. Yang MACD dia dah termasuk ke dalam, bukit dia di dalam, kita close position, close partial. Okey, dekat mana pertama sekali? Dekat sini. Dekat sini kita akan close partial. Okey. Dekat situ kita close partial. Dan kita re-entry balik ketika mana? Ketika MACD dia keluar balik. Tak panjang pula. Okey, MACD dia terkeluar balik. Sini. MACD dia keluar je. Okey, daripada signal kita sell lagi. Sell mesti di bear candle. Markingkan bear candle, kita masuk balik. Ingat, contohnya kita entry pertama. Yang pertama kita entry 0.5%. Okey. Yang pertama 0.5%. Okey. Yang kedua kita janganlah entry sama juga lot size yang besar. Kita re-entry kecil balik. Kecil 0.1% ke daripada capital kita. Kalau macam contohnya Afiq capital dia dekat 2000 USD, entry lah berisikokan 20 USD ke, okey. Ataupun 10 USD kecil. Market sideways, Bollinger Band tak bagus ke untuk pakai? Kalau kita menggunakan Bollinger Band, kita tunggu dia squeeze. Okay? Dia kan akan ada mengecut dan membuka tu kan. Waktu dia mengembang lah kita masuk. Waktu dia mengecut, kita tengok je. Tunggu dia mengembang. Itu cerita Bollinger Band lah. Kalau MACD ni, macam ni lah. Dia tunggu masuk re-entry ketika keluar dia MACD. Keluar dia, yang hijau tu keluar. Bukit dia keluar dia, okey kita re-entry sell lagi. Sehinggalah MACD di atas kosong. Di atas kosong kita close semua sekali position kita. Okey? Faham Dapat? Ada soalan? Macam mana kita nak gunakan divergent dekat MACD? Siapa tahu? Apa itu divergent? Nama pun moving average, convergent, divergent. Okey, kita lihat ni divergent adalah contoh macam ni. Kita nampak yang ini price menaik dan yang bawah sini dekat indikator dia tak selari. Okey, yang sini menaik, yang bawah ni menurun. So antara price dengan indikator dia tak selari. Bila tak selari kita panggil dia sebagai divergent. Divergent ni memberi petanda apa? Oh, price dah nak turun. Okey, kita dah cukup-cukup atau kita buy. Dah cukup-cukup dah memberi petanda buy. Sama juga pada waktu sekarang. Kita nampak apa? GBP USD daripada price mana? Daripada sinilah. Daripada sini. Sini. Okey. Daripada sini sampai ke bawah price turun. Dan kita nampak apa di sini? Price menaik. Okey, yang ini dia menurun, yang ini dia menaik. So, apa dia memberi gambaran? Dia memberi gambaran adalah okey dah ada divergent. Hati-hati. Jangan kita sell dekat akar lagi. Okey, kita tunggu dia retrace. Kita boleh masuk sell ataupun nak bertukar trend sekiranya MACD di atas kosong. Kemungkinan kita boleh cari peluang untuk long ataupun buy. Okey, faham Dapat? Itu divergent. Dia tak selari.
Price dengan indikator dia tak selari. Okay, dapat? Ada soalan? Berapa buah indikator yang sesuai untuk kita pasang uh, dan tidak terlalu banyak? 3. Saya rekomenkan kurang daripada 3. Okay, paling banyak pun 3 lah. Kalau boleh lagi kurang. Kurang daripada 3 lah. 3 tu maksimum. Okay, Nas, faham Okay, ada soalan? Tak ada. Apa pair yang nak digembar-gemburkan hari ni? Ada pair yang kita nak usah? EU sell sampai Christmas. Okay, ini gold. Aha, okay. Level untuk gold. Oh, Azlan gold. Okay, kita lihat gold dulu saya clearkan chat lah. Okay, kita guna chat ni. H1. Okay, downtrend. Gold masih kelihatan downtrend lagi. Dan kita nak markingkan apa? Kita guna pembelajaran hari ni lah. Okay. Kita penggunaan pembelajaran hari ni. Hari ni kita menggunakan apa? Menggunakan MACD kan? Jom kita letakkan MACD. Okay. Kita lihat di MACD belum ada divergent. Dan moving average pun masih di atas apa orang kata? Atas kosong. So tak ada petanda untuk turun lagi. Kalau kita menggunakan indikator. So bagus juga kita belajar indikator hari ni. So apa yang kita nampak penggunaan indikator MACD belum ada petanda untuk turun. Belum ada confirmation. Tetapi kalau kita tukar kita punya entry time frame, contoh kita guna M30, okey, dah hampir. Keluar dia M30 di bawah. Siapa yang entry time frame kita boleh cari. Kalau siapa nak cari di lower time frame, terpulang. Kalau kita lihat di M30 di sini, okey, hampir. Tunggu mungkin close pukul 9 ni kot. Keluar. Keluar markingkan the lowest point. Okey markingkan the lowest point. Yang ini belum ada divergent. Kalau ada divergent, cantik. Okey, kalau yang ini kita nampak price dah menaik, yang ini pun dah menurun. Kita dah nampak ada kelemahan. Di M15 dah ada kelemahan. Dia nak menaik untuk gold ni Kita nampak daripada sini dia menaik dan kita nampak di MACD dia dah start menurun. Volume dia dah tak ada. Kemungkinan price akan turun. Waktu mana kita nak tentukan dia dah turun? Bila price dah lepas 50%. 50% pula kosong ni. Price close di bawah kosong ni. Markingkan di lowest apa dia kata di bear candle untuk kita check peluang untuk sell. Ataupun kita gunakan M30. Terpulang. M30 pun tinggal lagi beberapa minit dia close, kemungkinan akan keluar. Markingkan bear candle. Okey. Itu dia. Euro USD nak sell sampai Christmas. Okey, Euro EU. EU Sekejap. Okey. Kita tukar. Kita punya EU. Okey, EU kita nampak downtrend. Vincent, ada recording dalam YouTube. Dalam YouTube ada. Okey. Vincent untuk hari Ahad punya. Okey, GU downtrend. Okey. Ni kita guna GU saya dah marking kot. Ni. Dah tu dia.
GU saya dah marking untuk petang tadi. Okey. Yang ini GU. EU tadi EU belum eh? Okey, EU. EU kita buka ke tu lah level, tengok price action lah. Mana tahu boleh entry. Boleh dapat duit ni. Untuk gold di atas ini 1197. Okey, kita markingkan GBP USD. Aha. Okey, di atas ini satu. Di atas ini satu. Jauh. Okey. Jom kita lihat 12839 dengan 12904. 12. Ni EU. EU. Aish. Euro USD. Tu dia. Okey, tu atas 1532. Ni bawah tadi. Ni bawah. Okey. Satu lima tiga dua. 1532. Okey. Ini adalah kawasan yang baru punya resisten. Okey, itu kawasan resisten yang baru. Nampak Okey. Ini dia. Kita nampak ini adalah kawasan resisten. Okey. Kemungkinan apa? Kita tunggu price action di kawasan sini. Dan next punya level adalah di mana? Di 1399. 1399. Okey. Di kawasan tu. Itu next support. Okey. Kalau kita berjaya kita cari peluang, kita tunggu price action di atas sini. Okey. Dah ada price action cantik, baru kita cari peluang untuk short. Okey. Jom kita lihat. Ada tak? Mana 50% candle yang kita nak lihat? Yang cantik. Ini ya. Yang paling ni. Dominant candle lah. Okey. Markingkan 50% daripada body dia. Cukup 50%. Okey. Tunggu 50%. Markingkan shadow Kalau contohnya price pukul lagi seminit. Lagi seminit kalau dia close, kita markingkan dia punya sini. Okey. Dah close. Kita markingkan shadow ni. Kalau price tembus, break lepas je, kita boleh cek peluang untuk short. Kita punya stop loss kat mana? Dekat atas sini. Okey, Euro USD saya masih mencari peluang untuk short. Kalau price tembus ke bawah sini, saya short lah. Itu je lah. Tekan je sell. Lepas tu, saya punya target di mana? Price target sampai turun sampai sini. Kalau price gagal lepas sini, EU ni cantik. Dah ada confirmation semua sekali. Okey. Kalau price gagal tembus ni, saya close. Close partial dan letak break even. Itu pengurusan. Ikut terpulang. Itu subjektif. Masing-masing ada kaedah pengurusan masing-masing. Kalau saya, price dah entry sini. Okey, tunggu di kawasan sini. Kalau price break even tu apa? Letak stop loss kita bermula dekat atas ni. Okey Azlan. Price dah sampai di kawasan sini, saya alihkan stop loss. Letak di tempat entry. Di bawah entry. Okey. Kalau price reverse pun, selamat. BE. Okey. Nama glamour BE. BE. Okey, faham Azlan okey. Itu nak securekan position kita. Tak nak ada risiko. Okey, faham? Ada lagi? Tadi apa? GU GU pun sama. Sama juga keadaan dia. Tapi macam dah terapung kat udara dah ni. Tunggu kat atas sini atau bawah sini. Okey. GU GJ. Okey, GJ. GJ kejap
Okey, macam cantik. JJ kita nampak trend masih apa? Trend masih downtrend. Okey. Apa yang kita boleh lihat adalah markingkan dulu. Baru kita boleh lihat. Okey GBP USD. Betul lah. GBP ke GJ kan? GBP JPY. Okey, dah dekat. Bagus. Okey, itu satu. Ni atas dia. Okey, dan ni paling atas. Okey, ni paling atas. Letak bawah dulu lah. Okey. Ni atas dia. Dan ini paling atas So 141 60 67. Kita lihat 67. Okey, cantik. Dan next 42 142. 142 00. Okey. Ni yang atas punya zone. Okey, yang ini yang bawah punya. Okey, yang ini adalah kawasan yang kita nak lihat. Okey, siapa Azlan? Siapa minta GJ ni? Okey. Tunggu price action. Secebis lagi. Dan GBP ada cerita pasal Brexit pada akhir bulan ni. Pada minggu ni. Pada minggu ni ada rundingan tentang Brexit. Ada lagi Brexit punya cerita dan pergerakan GBP untuk menaik limited. Okey, faham limited. So carilah peluang untuk short dia ketika di retrace. Ni tungguan ni sikit lagi. Tunggu price action, markingkan sopan-sopan, baru kita masuk. Okey. Untuk gold. Untuk apa tadi yang dah jumpa? EU EU. UJ tak menarik. Ni ikat kita yang semalam. Okey. Eurocat kita lihat daily. Sideway. Okey ada soalan lagi? Ada? Yang nak? Apa-apa yang nak berbincangkan? Gold masih bearish. Daripada market structure trend, itu ikut terpulang. Terpulang kepada kita nak melihat trend tu macam mana. Kalau kita melihat trend daripada daily ke bawah, time frame daily ke bawah, kemungkinan sekejap dia uptrend, sekejap dia downtrend. Saya tengok MACD atas dari kosong, boleh ke sell? Afiq, MACD itu sebagai dia punya benchmark. Kalau sell dia price tu di bawah, bukan, MACD itu di bawah kosong, baru kita boleh cari peluang untuk sell, untuk short. Okay, macam mana nak cun buat trend line? Okay. Memang topik hari ni. Okay, nak buat trend line kejap 1, 2, 3. Okay ni. Contoh Contoh. Trend line syarat pertama adalah antara dua titik. Okay, Nas ni satu, ni dua. Syarat dia adalah dua titik. Okay. Dan untuk valid dia trend line adalah 3 titik kena. 3 hujung. 1, 2, 3. Cukup 3, valid lah trend line tu. Okay, faham nak tarik trend line daripada mana? Di hujung ke, di bucu ke, di shadow ke mana? Yang penting jangan cross body. Itu syarat wajib dia. Pada saya, jangan cross body. Okay. Dia tak cross body, okey lah tu. Okay, ada soalan lagi? Ambil semua topik dia bantai dekat sini. Okay, ada? Pair apa lagi? Dah tak ada pasti bercuti panjang. Kita tak ada lagi live trade idea. Trade idea kita dah tak buat sama-sama lagi apa ni. Buat masing-masing buat sendiri Lepas ni follow ikut rule kita, buat sistem dagangan. Jangan main teka-teka. Trade biar confirm. Trade apa yang kita nampak baru kita masuk. Okay. Kalau kita nak guna limit order, berbahaya. Tak tahu macam mana nak kira
nak kira lot size ke apa? Nak kira lot size ke nak letak stop loss? Kalau letak stop loss, contoh, okay, pair GJ ni. Stop loss kita ada dua option. Kalau kita letak lot besar lah, kita mungkin boleh letak di atas sini. Kalau nak selamat, nak secure, kita letak stop loss kita di atas sini. Okay, di atas sini kita punya stop loss. Tetapi kita kena kira jarak daripada tempat kita entry sehingga tempat apa tu nama dia? Kita punya stop loss. Contoh stop loss kita di atas sini. Okay. Dan kita kira lah jarak tempat kita entry. Kononnya di sinilah tempat kita entry. Jarak dia adalah 120 pip. Okay. Contoh 120 pip. Okay. Capital berapa? Berapa kita nak merisikokan? Okay. Kita buka ni. Pip. Baby. Pips. Position size calculator. Okay. Buka ni. Jangan takut. Jangan malu. Buka dia. Account berapa sekarang? Contoh lah 1,000. Okay, nak risk per trade tu berapa? Nak risiko kan berapa? $10. Okey lah $10. $10 bersamaan 1%. Okay, stop loss. Tadi berapa? 130 pip. Okay, T. Boleh. Zuli punya webinar dah ada dah boleh masuk. Okay, stop loss kita 130 pip. Terima kasih, T. Jumpa lagi lepas bercuti nanti. Okay. Tekan je calculate. Pair apa nak? GU. Tekan calculate. Inilah lot size kita. Okay. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay. Ni standard lot kita 0.007. Boleh entry tak? Tak, lepas. Mini lot. Tapi di SM tak ada mini lot, tak ada mini account. Okay, micro account. Ni micro account 0.76. Kita boleh letak kita boleh entry. So kalau price reverse dia terkena dengan kita punya stop loss tu, kita akan rugi $10. Okey Azlan, kena tahu benda lah ni. Ambil ni link ni. Mana dia? Okey, tu dia. Ambil link tu, sebelum entry letak dulu dekat mana kita punya stop loss. Okey rakan-rakan, itu paling penting. Stop loss tahu, jangan main tekan je. Lot. Okey. Dah Dah cukup. Okey, mantap.